Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kau tak jalan? Tak bunyi? Mana? Mana tak bunyi? Coba ada. Tak bunyi. Berarti dua bar. Dua bar. Dia kena ada bawa bar. Cukup. Itu dah. Tes. Dah. Tes. Tak bagi sud, tak bagi sud tak bunyi. Dia kena. Buka switch ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Surah Ar-Rahman ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana, dia yakni Allah khalaqa, menciptakan, al-insan, manusia, dan manusia di sini iaitulah Nabi Adam alaihissalam, ataupun kita sebut dengan bapa kepada manusia. Asal usul insan, asal usul manusia itu Nabi Adam AS. Nah, Allah menjadikannya min salsalin aitinin yabis, tanah kering, kal fakhar, seperti tembikar, tanah kering, seperti apabila keras, mana tanah itu asalnya turab, disebut dengan turab, tanah liat, ataupun tanah sekalian, kemudian diuli dan dibiarkan. Dalam satu ayat disebut dengan hama'in masnun, sehingga menjadi tanah yang berbau, diuli dan dibiarkan sehingga menjadi tanah yang berbau. Dan setelah itu dibentuk sehinggalah menjadi seperti tanah liat kering, seumpama tembikar. Tembikar yang ini apabila diketuk menghasilkan bunyi kerana dia beronggau. Wa khalaqal janna, dan dia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Min marijin, lidah api, min narin, yakni api. Wa khalaqal jana, dan dia menciptakan jin min marijin min narin, daripada lidah
Marijin ay lahab. Lahab iaitulah lidah api yang menjulang-julang. Jadi tuan-tuan sekalian, penciptaan manusia tadi ni Allah Ta'ala sebut daripada tanah liat kering yang dibentuk mana sebagaimana rupa manusia dan seumpama tembikar, maknanya berongga. Dan setelah itu Allah Ta'ala sebutkan dalam satu ayat yang lain, wa nafakhtu fihi min ruhi iza sawaituhu, apabila telah aku menyempurnakan kejadian jasadnya daripada tanah melalui proses yang kita sebut tadi, daripada tanah kemudian diuli menjadi hamain masnun, kemudian dibentuk menjadi salsalin kal fakhar. Kemudian kata Allah, nafakhtu fihi min ruhi, aku meniupkan ke dalam jasad itu daripada ruh ciptaanku. Maka pada saat itulah Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu sekalian wahai malaikat dan merebah sujud kepada dia. Hormat, sujud hormat, bukan sujud sembah, tidak. Dan pada hari ini tuan-tuan sekalian, menghormati orang lain dengan sujud itu sudah tidak dibenarkan lagi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, walaupun sebelum itu dibenarkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin pula kata Allah, dia menciptakan al-jan. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan al-jan iaitu abal jin, bapa jin. Yang dimaksudkan al-jan di sini adalah bapa jin. Bapa manusia pula namanya Adam. Bapa jin pula namanya al-jan. Dijadikan daripada marijin, min narin. Marijin ay lahab, pucuk api ataupun lidah api. Min narin, daripada api yang menjulang-julang. Dalam tafsir ada lain menyebutkan marijin iaitulah lahabun nar, pucuk api ataupun lidah api, al-khalis min ad-dukhan, yang bersih daripada asap. Itu makna. Mungkin tuan-tuan sekalian, bila kita tengok api ni yang sedang marak itu, kita tengok di hujung itu yang bersih, yang tidak ada asap. Api yang bersih, yang tidak ada asap, itulah asal usul kejadian jin. Jin diciptakan daripada api, manusia daripada tanah, dan malaikat pula daripada nur, daripada nur. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu daripada nikmat. Ala'i ay ni'am, jamak pada nikmah. Daripada nikmat, sekian banyak nikmat Tuhan kamu, rabbikuma tukadziban, yang mana satu yang kamu nak nafikan, yang kamu nak dustakan. Dan ini adalah yang kedua. Sebelum ni Allah Ta'ala dah sebut dah, dan Allah Ta'ala ulang dalam surah Ar-Rahman ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sebanyak 31 kali Allah Ta'ala bertanya kita. Dan kita baca tuan-tuan sekalian hadis sebelum ini, sebagaimana dalam Mustadrak Al-Hakim daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan bahawa aku telah membaca ayat ini, surah ini, kepada jin, dan mereka dipanggil lebih baik daripada kamu. Kerana setiap kali kamu bila dibaca surah ini, bila aku bacakan surah ini, bila tiba pada ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kamu senyap, senyap. Tapi jin, bila aku baca setiap kali sampai kepada ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di mana Allah Ta'ala bertanya, nikmat Tuhan kamu yang mana satu yang nak kamu nafikan? Lalu mereka menjawab, jin ni menjawab, maka tak senyap. Maka jawab, wala syai'a min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu. Tidak ada wahai Tuhan, tidak ada Tuhan mana satu pun daripada nikmat Engkau yang kami boleh nafikan. Memang semua daripada-Mu ya Allah. Falakal hamdu, untuk-Mu lah syukur.
untuk kamulah pujian, makna syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita pun makna samalah walaupun kita tak ingat bahasa Arab ini, tapi setiap kali kita baca surah ini, kita mendengar pertanyaan Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kita jawablah sekurang-kuranglah hati kita, tidak ada ya Allah, semua daripada Engkau ya Allah, terima kasih dan syukur kepada-Mu ya Allah, alhamdulillah. Jadi begitulah. Rabbul masyriqaini, dialah Tuhan yang mentakbir al-masyriqaini, dua timur, wa rabbul maghribain, dan juga Tuhan yang mentadbir dua barat. Tuhan dua timur dan juga dua barat. Jadi apa maknanya tuan-tuan sekalian? Padahal kita selalu, bagi kita satu je lah, timur barat. Kita bangun pagi, sebelah terbit matahari itu kita panggil timur, sebelah terbit terbenamnya matahari barat. Nanti apabila hampir kiamat nanti, matahari akan naik sebelah barat, akan turun pula sebelah timur. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut sini, dialah dua Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan dua timur dan juga dua barat. Ya, al-masyriqain, asyuruk. Tuan-tuan tengok dalam kalender takwim Jabatan Mufti keluarkan itu, ada tulis itu asyuruk. Syuruk itu maknanya terbit matahari. Asyuruk, terbit matahari, waktu terbit matahari. Tunggu 20 minit, 16 minit ataupun 20 minit dah, mana masuk dia panggil irtifa'u syam, waktu duha. Jadi syuruk itu waktu terbit matahari. Tunggu seketika muncul ad-duha, iaitu ketika matahari mula meninggi dengan kadar segala. Jadi syuruk itu dalam bahasa Arab, iaitulah terbit matahari. Al-masyriq, tempat terbit. Masyriq, tempat terbit matahari. Jadi kita orang Melayu kata timur, sebelah timur, sebelah terbit matahari, iaitu sebelah timur. Maghrib pula ghurub. Ghurub iaitu terbenam matahari. Macam kita dah sebutlah salatul maghrib, salatul ghurub, dia panggil salat sebaik selepas terbenam matahari. Ataupun maghrib iaitu tempat terbenamnya matahari. Jadi Allah Ta'ala kata dialah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, dialah. Sebelah timur, mana yang mentakbir sebelah timur pun dia, sebelah barat pun dia juga yang takbir. Cuma masalah di sini, kenapa Allah Ta'ala sebut ada dua timur, ada dua barat. Jadi tuan-tuan sekalian, rata-rata dalam tafsir menyatakan bahawa merujuk kepada daerah-daerah yang ada musim sejuk, musim panas. Tempat terbit matahari ini dia tak sama. Dia berganjak, dia panggil. Musim, sebab itu kalau tuan-tuan dulu kami duduk di Mesir dulu, kalau musim kalau musim panas itu dalam bulan berapa ni, bulan 5, bulan 6 tu dia macam kita. Matahari lalu ke atas kepala. Kalau tak betul-betul atas kepala pun dia sengit sikit saja. Tapi bila musim sejuk tak nampak. Ya, matahari ni dia naik situ, dia turun situ. Itu yang menjadikan siang pendek. Mana dia tak naik daripada sini turun sana, tidak. Dia naik di sana, dia turun di situ. Jadi maknanya musim, sebab itu dalam tafsir menyatakan bahawa yang dimaksudkan dua timur itu, kata Imam As-Suyuti dalam Jalalain, iaitu masyriqus syita wa masyriqus saif. Timur, tempat terbit matahari pada musim sejuk, satu, dan tempat terbit matahari pada musim panas, dua. Dia ada dua, dia panggil. Musim maknanya setiap musim tu. Dan wa maghribain, sama juga, tempat terbenam matahari pada musim sejuk lain, pada musim panas lain. Jadi dua-dua. Dan sebenarnya kita pun berlaku sebenarnya. Matahari tempat terbit itu bukan sama, tapi dah kita ni tak berapa nak ketara sangat. Sebab dia beza dalam tak sampai sejam, beza. Beza dia panggil. Beza contoh macam kalau sebelum ini maghrib 7.30, sekarang dah 7 suku. Maknanya matahari jatuh pun tak sama. Cuma kita tak rajin perhati. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sebenarnya bukan satu tempat terbit matahari ini, bukan satu timur, ada dua timur. Barat pun ada dua barat. Dan sebagian mufassir, wallahu alam tuan-tuan sekalian,
Ada yang menyebutkan bahawa oleh kerana bumi ni bulat. Jadi kita, setiap orang itu, setiap kita, contoh macam kita sekarang ni, bumi ni bulat. Siang, malam. Jadi timur barat pada ketika siang berbeza dengan timur barat pada ketika malam. Sebagai contoh sekarang ni, kita ni tuan-tuan sekalian, di sebelah kita ni malam. Di sebelah sana ni pula siang. Jadi begitulah dipanggil bukan satu timur atau bukan satu barat, tetapi ada dua timur. Kata Allah, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Dialah Tuhan yang mentadbir dua timur, yakni timur bagi musim sejuk dan timur bagi musim panas. Dan Tuhan, dan dialah juga Tuhan yang mentadbir dua barat, yakni barat, tempat terbenam matahari pada musim sejuk dan juga pada musim panas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu daripada nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Sebab bagi tuan-tuan dan perempuan yang mungkin pernah mengaji bahasa Arab, orang Arab ini dia ada beberapa dia ada dhamir, dia panggil dhamir muttasil. Di sini digunakan tukadzibani, rabbikuma, itu yang pertama. Rabbuka, Tuhan kamu seorang. Rabbukum, kamu semua. Tapi rabbukuma, Tuhan kamu berdua. Itu bahasa Arab. Bila kita bagi salam, biasa kita bagi salam, Assalamualaikum. Mana kamu semua ramai. Selamat sejahtera ke atas kamu semua. Dan ada ketika kita dengar orang Arab ni, dia jumpa kita, sebab kita seorang depan dia, dia kata, Assalamualaikum. Selamat sejahtera atas kamu. Mana sebab kita seorang. Tapi bila jumpa dua orang, Assalamualaikum. Kuma mana atas kamu berdua. Di sini Allah Ta'ala sebut, Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maka yang mana satu daripada nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua, tukadzibani. Bahasa Arab, kalau tukadzibuna, kamu semua nak dustakan, nak nafikan. Wow, dia panggil waw jamaah. Kalau tukadzibu, tak ada waw langsung. Tukadzibu pun di situ, kamu seorang. Tapi kalau tukadzibani, mana kamu berdua. Oleh sebab sebelum ni ganti nama, sebelum ni rabbukuma, kamu berdua, maka dia guna fi'il mudhari' tukadzibani. Jadi sekarang ni berdua tu merujuk pada siapa? Iaitu kepada bangsa jin dan manusia. Wahai jin dan manusia. Kerana Nabi Muhammad SAW, dia adalah Rasul kepada kedua-dua bangsa, manusia dan jin. Sebelum Nabi Muhammad, macam mana? Sebelum Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, macam mana? Ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan bahawa sebelum Nabi Muhammad SAW, jin ada rasul dia sendiri. Manusia ada rasul dia sendiri. Dan sebagian menyatakan bahawa rasul tidak ada di kalangan jin, yang ada di kalangan manusia semua. Semua rasul bagi manusia adalah juga rasul daripada untuk jin. Tapi yang tidak ada khilaf, kerana Al-Quran sendiri pun menyebutkan, bahkan dalam Quran ada surah jin, dan Nabi sendiri menceritakan jin datang masuk Islam, mengucap kalimah syahadah. Jadi tidak ada khilaf bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah rasul untuk manusia dan juga jin. Dan di sini pun Allah Ta'ala tanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, nikmat Tuhan kamu yang mana satu yang kamu nak nafikan, yang kamu nak dustakan. Marajal bahraini, ini yang ketiga. Dia 31. Jadi mana lagi tak jumpa 31, tak khatam lah. Kita surah Ar-Rahman ini. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia yakni Allah, maraja ini arsalah, melepaskan, membiarkan. Al-bahraini, dua lautan mengalir. Yaltaqiyan, saling bertemu di antara keduanya. Tapi selepas ni Allah Ta'ala sebut, walaupun saling bertemu, tapi tidak bercampur. Ini yang menimbulkan, dipanggil, memerlukan kajian.
Oleh sebab tu tuan-tuan sekalian, Quran ni dia membuka ilmu. Karena itu tamadun yang paling meriah, yang paling gilang gemilang dalam sejarah manusia ini setelah munculnya Quran. Selama 1000 tahun. Lahirnya Ibn Sina contohnya kan bidang kedoktoran, lahirnya Al-Biruni, dan lahirnya berbagai-bagai pakar. Karena Quran sendiri begitu. Dan Quran sendiri dia mendedahkan, dia menyebabkan kalau nak faham sungguh-sungguh ni, kena pergi laut, kena tengok. Allah Ta'ala sebut, dia kata, Marajal Bahraini, dua lautan. Allah Ta'ala lepaskan air keduanya itu. Yaltaqiyan, sehingga akan saling bertemu. Yajtami'an, saling bertemu. Bainahuma barzakhun. Ayat selepas ini kata Allah, namun di antara keduanya ada penyekat. Ya, penyekat yang memisahkan la yabghiyan, sehingga masing-masing tidak melampaui sempadannya. Ya, tidak bercampur. Jadi lautan ni lautan macam mana tuan-tuan bersekalian ni? Dua lautan dilepaskan oleh Allah sehingga bertemu, bercantum kedua-dua, tapi ada sempadan. Barzakhun. Macam kita lah. Bila kita mati nanti, kita masuk alam barzakh. Barzakh ni adalah alam sempadan. Sempadan di antara alam dunia dengan alam akhirat. Sempadan dia panggil. Jadi begitulah juga lautan pun ada sempadan. Sebagian mufassir atau rata-rata musafir tafsir dia kata iaitu lautan air masin dan lautan air tawar. Lautan air masin dan lautan air tawar. Bertemu bercantum, tapi ada sempadan yang dia tak boleh lepasi. Kalau tidak air laut, tentu semua akan melimpah masuk ke di daratan. Macam mana kita nak hidup? Jadi sebab itu cuma sekali sekala lah, wallahu alam. Mungkin sekali sekala Allah Taala takdirkan bencana alam berlaku, air laut melimpah masuk sampai ke sampai ke darat. Contoh tsunami. Tapi dalam keadaan biasa Allah Taala pastikan dia panggil air daripada daratan, sungai mengalir, kemudian sampai di lautan ada sempadan. Dan rata-rata lautan tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh tengok tempat kita ni mungkin tak ada tempat tinggi. Dulu kami pernah pergi di Matruh, satu tempat di Mesir. Tuan-tuan sekalian, dia tempat tinggi, naik di bawah tu laut, memang nampak ketara. Sempadan dipanggil. Sempadan di antara air tawar dengan sempadan air masin. Ya, yang Allah Taala tetapkan sempadan. Dia tak boleh bercampur. Dan sebenarnya semua laut begitu. Masuk laut kita. Tapi sebab kita tak pernah naik tempat tinggi, kalau selepas ini, kalau tuan-tuan ada kesempatan, cuba tengok. Cuba tengok naik tempat tinggi, dan tuan-tuan kita boleh hadir betapa dipanggil hebatnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu alam, ana pernah tengok juga dalam satu ulasan, dan dia tunjuk satu gambar, bukan gambar lakaran dalam internet lah tuan-tuan sekalian, tapi tak tahu sejauh mana kesahihan teori ini. Dia kata pertemuan itu yang dimaksudkan di sini lautan, dipanggil lautan laut masin, dan juga di bawah bumi kita ni dia ada lautan air tawar. Di bawah bumi kita ni ada lautan air tawar. Sebab itu bila kita, walaupun di timur tengah tuan-tuan sekalian, di atas bumi tak ada air, tapi bila di boring, bila di bawah sana tu memang ada air di bawah. Air ada. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, di Mesir, di satu daerah nama Siwa. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, dia ada satu jenama air namanya Siwa, air mineral. Ya, kami pernah pergi melawat jauh tuan-tuan sekalian, mengambil masa sampai sehari untuk sampai kawasan padang pasir. Tapi ada di situ kilang air mineral. Dia boring sampai ke bawah tu. Dengan katanya hampir maknanya kalau kita air mineral di Malaysia mungkin 100 meter, 200 meter, tapi dia katanya hampir setengah kilometer berjumpa air di bawah tu. Dan oleh kerana terlalu dalam di bawah sana tu, bila keluar saja air tu tak boleh terus minum kerana kandungan besinya terlalu banyak.
kita dalam ayat kita tu ada kandungan zat besi, tapi cukup untuk kita makan, cukup keperluan tubuh, tapi kandungan besi dalam air yang dibuat keluar daripada tempat nama siwa tu, kandungan besi terlalu banyak, dia kena buat proses dipanggil untuk menetralkan tu, buang kelebihan zat besi tu. Dan kami melawat juga dekat situ ada kampung, agak terpencil jauh daripada masyarakat, dan ada satu kolam semula jadi, ada air, tuan-tuan sekalian. Dan orang situ dia ada guri, dulu kita ada guri, guri kalau panggil, guri, dan pun dan tuan-tuan lagi dan lah. Bila nak naik tangga rumah tu ada sebelah tu ada guri, abang basuh kaki. Tapi yang kata budak-budak bukan dekat basuh kaki, minum, dia minum juga. Di bawah dalam guri mereka tu dia ada, dia panggil apa, kepingan besi, pelit dia panggil situ, dia letak untuk merangkap, dia panggil besi tu. Itu tradisi mereka sejak lama. Siapa ajak, wallahualam. Mungkin Allah Ta'ala ni, tuan-tuan sekalian, dia sentiasa beri ilham pada hamba dia nak mengikut apa yang mereka perlukan. Jadi tuan-tuan yang bertolak Allah Ta'ala sekalian, di bawah bumi ni ada lautan air tawar. Dan Allah Ta'ala tetapkan, walaupun ada lautan air masin, di bawah bumi ada lautan air tawar. Mungkin selari, dia panggil, selari dengan lautan tu. Tapi Allah Ta'ala letakkan hajizun barzakhun supaya tidak bercampur. Dia panggil air daripada lautan air masin tidak boleh masuk ke dalam air yang mana lautan bercampur dengan air lautan. Tidak, tuan-tuan sekalian, manusia bila manusia keluarkan itu masin, macam mana nak minum. Dan satu benda yang sangat menakjubkan, tuan-tuan sekalian, ialah telaga Zam-Zam. Kita ni, yang kita duk mengaji ni, mana-mana telaga dia mesti ada kawasan tadahan. Kawasan tadahan di mana dikesan air itu main daripada mana, maka barulah dia boleh mengalir masuk dalam telaga. Tapi menimbul persoalan air Zam-Zam yang diminum satu hari itu 1 juta orang lebih. Satu hari, tuan-tuan sekalian, jemaah haji termasuk di Madinah, tuan-tuan pergi di Madinah pun air Zam-Zam dibawa, tak tahulah berapa ratus dipanggil lori angkut di Madinah pun minum air Zam-Zam. Di mana air tadahan dia itu? Main daripada mana? Tak pernah putus. Dan berusia berapa ribu tahun. Air Zam-Zam mula muncul zaman Nabi Ismail AS. Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad lebih kurang 2000 tahun. Jarak masa di antara Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad SAW 2000 tahun. Nabi Muhammad dengan kita lebih kurang 1000 campur hijrah 1444. Tapi kalau tengok kelahiran Nabi, mana 5 Nabi hijrah lebih umur 50, makna kita dengan kelahiran Nabi ni sekarang ni bulan Rabiul Awal lebih kurang 1490. Jadi makna usia telaga Zam-Zam ni 3500 tahun. Air tak pernah kering. Main ikut mana tu air tu? Di mana kawasan tadahan dia? Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, dan dia mengalir air itu, air yang enak, dia panggil air azm, dia panggil air yang enak diminum. Jadi wallahu alam, tuan-tuan sekalian, kita pun mungkinlah di bawah sana tu ada, dia panggil lautan air, hujan turun di tanah Arab. Kemudian nampak yang atas tu kering, tapi masuk di bawah tu, tuan-tuan sekalian, timbul pula ada satu lautan pula, dia panggil. Lautan itulah yang disumber daripada telaga Zam-Zam dan juga telaga-telaga. Dan di Arab, tuan-tuan sekalian, kalau ada telaga air saja, memang tuan-tuan akan kaya. Anda pernah jumpa seorang tu, dia dalam kebun dia tu ada telaga air, tiap-tiap hari orang main pam. Pendapatan dia dalam 200,000 rial, 300,000 rial sebulan. Dia tak ada kerja lain. Kerja dia jual air. Jual air, tuan-tuan sekalian. Jadi itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan muslimin, tempat kita lagi-lagilah semua benda yang Allah Taala cerita dalam syurga itu kita nampak, tuan-tuan muslimin. Menghijau buah-buahan, berbagai jenis buah-buahan, sungai-sungai yang mengalir. Sebab itu orang Arab main di Malaysia ni, dia kata macam main syurga. Itu pengalaman anda sendiri. Bawa orang Yaman pernah main sini, dia tak pernah main
Setiap kali dia lalu tu dia kata macam syurga dah, dia kata. Yang sungai yang mengalir dia panggil, dan kemudian kebun-kebun, kebun-kebun dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan lagi, yakhruju minhuma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu dari nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu hendak dustakan. Tidak ada wahai Tuhan, tidak ada wahai Allah, walakal hamdu. Yakhruju minhuma lu'lu wal marjan, dan dari kedua laut itu keluar mutiara dan juga marjan. Al-lu'lu mutiara, al-marjan iaitulah kata ulama dan tafsir kharzun ahmar, manik-manik kecil-kecil yang warna merah. Tuan-tuan bisa tengok marjan. Kalau tak bisa tengok, kena bagi tengok juga. Marjan dia panggil. Di negeri Arab banyak marjan. Dia tidak mahal. Kalau tak silap lah. Dia tak semahal dipanggil permata ataupun perhiasan yang lain. Dan sebahagian tafsir kata al-marjan iaitu sighar al-lu'lu. Sighar al-lu'lu. Al-lu'lu itu mutiara, al-marjan yang kecil-kecil. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Walahul jawaril munsya'ati, dan dialah yang menguasai kapal-kapal. Al-jawar as-sufun, safinah, kapal-kapal yang berlayar di laut. Al-munsya'an ay al-marfu'at, yang kelihatan tinggi, di laut. Kal a'lam, al-a'lam ay kal jibal, seperti gunung-gunung yang sedang bergerak. Kerana orang zaman dulu, tuan-tuan sekalian, dia guna layar. Jadi layar itulah yang nampak dari jauh macam gunung, kerana dia bentuk kun, gunung-gunung yang sedang bergerak. Jadi kata Allah, kalau bukan kerana Allah yang mentakdirkan kemudahan dia panggil kapal itu untuk berlayar di lautan, mustahil dia akan berlayar. Dan begitu juga kalau Allah tidak mentakdirkan angin itu, peralihan angin. Sebab itu kita tuan-tuan sekalian, orang zaman dulu dia tak ada enjin, belum ada enjin, belum ada dia panggil, teknologi belum ada, tapi pelayaran itu sudah berlaku sejak daripada zaman dulu lagi, iaitu melalui kuasa angin dia panggil. Dan mereka diajar oleh Allah Ta'ala beberapa ilmu pelayaran yang memerlukan kemahiran yang sangat dipanggil dengan kemahiran, beberapa kemahiran yang sangat teliti. Di antaranya menentukan arah angin, untuk menentukan arah angin. Yang keduanya untuk menentukan arah dengan melihat bintang. Kompas belum ada pada ketika itu. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, geografi muka bumi. Tuan-tuan bayangkan kalau kita lah duduk tengah-tengah laut itu, tambah pula laut Cina Selatan, pakai habis begitulah. Tapi mereka tuan-tuan sekalian, mereka tahu, mereka tengok ada panduan bintang dan arah angin. Macam mana nak kontrol dengan layar itu arah angin. Jadi sebab itu selama lebih 1000 tahun, dipanggil bukan lebih 1000 tahun, dalam beratus tahun tuan-tuan sekalian, orang Islam menguasai lautan, sehinggalah berjumpa dengan Tanjung Pengharapan. Tanjung Pengharapan, dipanggil apa? Christopher Columbus. Dia tak boleh kuasai sebelah Osmani sana. Kerana di sana kuat dipanggil armada laut yang mengawal lautan orang Islam. Maka dia datang kut jauh. Dia datang kut Melaka. Dan Melaka terlalu jauh dengan pemerintah Khilafah Osmaniyah. Tidak ada kekuatan pada ketika itu. Itu bermula daripada situlah dia menguasai sebelah sini. Kalau tuan tengok peta, sebelah sini, sebelah sana dia tak boleh kuasai kerana telah dikuasai oleh kerajaan Islam Khilafah Osmaniyah khususnya, atau Mamalik yang kuat. Jadi sebab itu dia mula dengan sebelah sini. Dia kuasai, dia tawan sebelah Asia Tenggara dan sebagainya. Sehinggalah bila tiba masa kerajaan sebelah sana lemah, maka dia kuasai pula. Zaman mutaakhir bermula tahun 1800, bermulanya penjajahan barat ke atas. Dan mungkin sebelum tu lagi
Kalau di sebelah Asia Tenggara ni tuan-tuan sekalian, dia tahun 1500. Melaka jatuh tahun 1511. Melaka jatuh di bawah Portugis tahun 1511. Pada ketika itu kerajaan sebelah sana masih kuat. Kerajaan di sebelah sana masih kuat. Dengan katanya, wallahu alam, tuan-tuan boleh tengok balik sejarah ni sebab kita buka ahli sejarah dan dengar ikut telinga. Sahih ke tak sahih itu tuan-tuan kena baca. Dengan katanya pada ketika Portugis menyerang Melaka, Aceh dan sebagainya, ada dihantar, kerajaan Melaka menghantar rombongan untuk minta bantuan daripada Osmani, tapi oleh kerana terlalu jauh tak dapat sampai. Maknanya tidak dapat, dia panggil apa? Tak dapat nak sampai ke sana. Wallahu a'lam. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya hanya Dia saja yang kekal berkuasa. Siapa-siapa pun yang berkuasa dalam muka dunia ini, dia akan mengalami zaman kejatuhan dan orang lain pula akan merintah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan? Tidak ada, wahai Tuhan. Tidak ada, ya Allah. Semuanya nikmat Engkau, walakal hamd. Kullu man 'alaiha fanin. Kullu ni segala. Segala yang ada di atasnya, kata ulama, al-ardi min hayawan, daripada segala makhluk yang hidup, fanin, semuanya akan binasa. Halikun, semuanya akan mati, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang akan kekal hanyalah zat Tuhanmu, Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kebesaran. Dzul Jalal wal Ikram, dan juga kemuliaan. Dan sebagian mufassir kata al-Ikram dengan makna yang melimpahkan, dipanggil kepemurahan. Sebab itu bila tuan-tuan jumpa dengan nama Allah Al-Karim, Al-Karim, selalu kita orang Melayu, kita biasa dengan satu terjemahan. Al-Karim iaitu Tuhan yang Maha Mulia. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, Al-Karim juga memberi makna yang pemurah. Yang memberi makna yang pemurah. Di sini Dzul Jalali wal Ikram. Dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dia terjemah Tuhan yang kekal ialah zat Tuhanmu. Walaupun di sini Allah Ta'ala kata yang kekal ialah wajah Tuhanmu. Selalu biasa juga orang Arab kata wajah itu dipanggil ungkapan yang merujuk pada diri. Macam kita lah tuan-tuan sekalian, kita dalam surah Rum, Allah Ta'ala sebut fa'aqim wajhaka lidini hanifa, hadapkanlah wajah kamu kepada agama. Bukan muka saja, hadap agama lain tak. Mana hadapkanlah diri kamu kepada agama. Habis kenapa sebut muka? Kerana muka adalah dipanggil anggota yang paling mulia. Jadi bila kita kata menghadap muka, macam kita lah tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita duduk depan orang, bersembang dengan orang, tubuh kita menghadap dia, tapi muka menghadap handset. Itu maknanya kita tak bagi sepenuh perhatian. Tapi kalau kita menghadap dia, sembang dengan dia, muka kita menghadap dia, maknanya kita dah beri penumpuan sepenuh diri kepada dia. Jadi begitulah maknanya dalam bahasa Arab ini, ada ketikanya ungkapan wajah itu tapi memberi makna zat, diri. Dan yang hanya kekal ialah zat Tuhanmu. Zat ni apa makna dia zat, tuan-tuan sekalian? Zat ni makna diri lah. Diri Allah Ta'ala, diri kita. Cuma orang Melayu ni tuan-tuan sekalian, dia sangat beradab. Satu bangsa yang sangat beradab. Dia cipta bahasa lain. Dia cipta setiap bahasa lain, terutama sekali bagi orang yang ada nilai kehormatan. Contoh macam dia dengan ayah dia panggil, dia tak panggil nama. Dia tak kata saya, kamu, dia tidak. Tapi orang Arab kadang-kadang dia guna bahasa tu. Ana anta. Dengan ayah dia pun anta juga. Anta. Tapi kita tak ada punya sekalian. Tak tahulah kot tuan-tuan pernah kata kat ayah kamu. Kita tidak. Kita biasa ada bahasa kita yang mana pantang. Tak beradab kalau kita guna bahasa itu. Pada orang lain biasa. Jadi begitulah juga tuan-tuan sekalian. Orang Melayu dia jarang sebut pada Tuhan itu bahasa yang sama dengan orang lain. Sebab itu dia sebut, dipanggil zat Tuhan.
Dia tak pernah sebut diri. Pada hakikatnya tuan-tuan sekalian, zat itu dia diri lah. Zat dia panggil. Zat itu adalah diri dalam bahasa Melayu. Jadi wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan juga kemuliaan, ataupun yang memiliki kebesaran dan juga yang sentiasa melimpahkan nikmat. Sebagaimana dalam tafsir Jalalain dia kata al-ikram ai bi an'umihi alal mu'minin, yang sentiasa melimpahkan kurniaan kepada hamba-hamba yang beriman. Tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis Nabi sebut, ini khusus untuk tuan-tuan yang nak mencari sesuatu supaya doa kita mustajab. Di antaranya Nabi sebut, Nabi pesan pada kita dalam satu hadis, alizzu bidil jalali wal ikram. Merintihlah kamu kepada Allah. Alizzu makna alihu, minta berulang-ulang kali kepada Allah dengan menyebut Zil Jalali wal Ikram. Mana dengan gunakan nama Allah Ta'ala ini. Jadi macam mana nak sebut? Sebut Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Mana berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dengan mengulang-ulangkan Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu doa Nabi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Rahman Ya Rahim. Biasa dia ada gandingan. Dalam Quran tuan-tuan bila tuan-tuan nak berguna, gandingkan. Allah Ta'ala ganding Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz Al-Hakim. Jadi berdoalah Ya Aziz Ya Hakim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kalau dulu tuan-tuan ingat dulu selalu kalau sekolah menengah dulu ada zikir munajat. Dulu famousnya salah seorang tu Ustaz Osman Ibrahim. Maksudnya meninggal dah dia pun. Ustaz Osman Ibrahim. Dan yang keduanya Ustaz Badrul Amin. Ustaz Amin asalnya ada lagi insya-Allah. Cuma tak dengar lama dah. Ini di antara zikir munajat dulu tu Ya Zal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Itu contohlah dulu, zaman dulu tuan-tuan sekalian zikir munajat. Tapi memang ada hadis Nabi SAW mengajar kita supaya kita doa kita tu mustajab. Di antaranya bertawassul dengan nama Allah. Di antara nama Allahnya adalah Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran, wahai Tuhan yang memiliki, yang sentiasa melimpahkan nikmat, yang melimpahkan kepemurahan, kurniaan pada hamba-hambanya. Kemudian hadirkanlah niat apa tu, hajat apa yang kita nak tu. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kalau tadi doa tadi ni, zikir munajat tadi ni, Ya Zal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam, matikanlah kami atas agama Islam. Tapi kita pula ada yang lain, hajat lain. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan juga yang sentiasa melimpahkan kurniaan nikmat pada hamba-hambanya, sembuhkanlah penyakit aku ini, lapangkanlah rezeki aku. Contoh begitu tuan-tuan sekalian. Wabi ayyi ala'i rabbikum tikaziban, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang hendak kamu dustakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.